أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, insyaAllah kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, yang dihormati Tuan Nazir, khususnya Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli tanah kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. InsyaAllah malam ini sepatutnya dalam ikut jadual Imam satu yang akan ambil kuliah, tapi saya ambil minggu ni. InsyaAllah minggu depan Imam Zairi akan ambil masa saya, InsyaAllah. Okey, jadi pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab hadis Matan Arba'in Imam An-Nawawi, iaitu hadis 40, berkenaan dengan ambil yang mudah tinggal yang sukar. Ambil yang mudah tinggal yang sukar. Daripada An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang telah aku cegah kamu dari melakukannya, yang ini melaranginya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa yang telah aku perintahkan kamu agar melakukannya, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuan kamu. Kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni pendek tapi dia membawa satu jami'ul kalam. Maksudnya dia bawa satu pemahaman yang secara umum untuk kita faham apa yang disebut oleh Nabi. Pertamanya, Nabi ajarkan kepada kita untuk apa yang Nabi larang, maka kau kena jauh, hindari, ataupun kena menjauhinya daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Nabi telah perintahkan kepada umatnya, maka kamu perlu melakukan sesuatu perkara dengan mengikut kemampuan. Kemampuan ni maksudnya dengan kudrah yang kita ada, mengikut keadaan, mengikut keuzuran yang kita ada. Sebab itu dalam setiap orang apabila melaksanakan ibadah, dia ada kemampuan, kan? Kalau orang yang mampu untuk berdiri solat, maka seharusnya bagi dia melaksanakan solat secara berdiri. Apabila dia tak mampu untuk solat berdiri, maka diharuskan untuk duduk dan sebagainya.
itulah mengikut mastata'tum, mengikut kemampuan itu sendiri. Baik, apa kepentingan hadis ni? Yang pertamanya, Imam Nawawi telah berkata dalam Syarah Muslim, hadis ini merupakan satu kaedah dari kaedah agama Islam yang penting, iaitu Jawami'ul Kalim, yang telah dikuningkan untuk Rasulullah SAW, termasuk dalam hal ini hukum-hukum yang tidak terbilang padanya, dan apa yang tidak disebut pada dalam hadis lain. Ibn Hajar Al-Haythami berkata dalam syarahnya ke atas Al-Arba'in, ianya merupakan satu hadis yang besar, mengandungi kaedah-kaedah agama dan rukun-rukun Islam. Sebab itu kalau kita baca balik ataupun kita belajar balik dalam rukun Islam, ada rukun-rukun yang Allah kata, jika kamu ada kemampuan maka melaksanakan antaranya adalah ibadah haji. Ada sebagai ulama fiqh mengatakan ada kemampuan maka kamu perlu laksanakan ibadah haji tersebut. Bila kita lihat pada syarah mastata'tum, dari sudut ibadah haji itu, bukan hanya dari sudut kewangan, bukan hanya dari sudut kesihatan, malah ada beberapa perkara yang tidak menghalangnya untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Antaranya apa? Kemungkinan mampu untuk meninggalkan keluarganya dengan dalam keadaan yang baik. Itu kemampuan. Sebab itu bila sebut mampu pada setiap orang, dia berbeza. Ada orang dia ada duit tapi dia tak ada kemampuan kesihatan. Ada orang ada mampu duit, ada mampu kesihatan, tapi pula siapa yang nak jaga keluarga dan ahli anak-anak dia, itu juga dikira sebagai kemampuan. Jadi itulah disebut rezeki dan kemampuan. Jangan kita menganggap ni tak, orang bila sebut kemampuan, jangan fokus hanya pada kewangan dan duit untuk pergi membuat haji ni. Tapi kalau dah cukup segalanya, ada kemampuan, maka orang itu kena melaksanakan rukun haji tersebut. Biasa kalau dia mati awal, meninggal awal, macam mana Ustaz? Sebab itu ada satu ibadah dia panggil niabah haji. Niabah haji ni macam mana? Maksudnya badal haji lah, mengupah orang ataupun boleh menggantikan ibadah haji si mati untuk membuat haji kepada si mati tersebut. Itu dalam Islam ni dia detail, kita satu-satu. Sebab itu apa kita buat pun hari ni, kita mesti ada faham ilmu dengan baik. Kalau kita buat ikut taklid aja, ikut kefahaman secara uruf ataupun kebiasaan, maka kita akan pening. Sama jugalah dengan puasa sebagainya. Okey. Kata-kata seumpama ini adalah juga seperti pendapat-pendapat ramai dari kalangan pensyarah-pensyarah yang ini mensyarahkan hadis, yang mengambil hadis ini untuk disyarahkan dan diperjelaskan makna dan maksudnya. Kepentingan hadis ini adalah nyata dan kukuh, justru terdapat padanya iltizam, yakni pegangan ataupun amal yang kuat terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak sunyi dari mengandungi sama ada perintah suruhan atau perintah larangan. Dan kita baca dalam ayat Al-Quran, terutamanya ayat berkenaan dengan arahan suatu ibadah, Allah akan banyak sebut tilka hududullahi fala ta'taduha, dzalika hududullah. Maksudnya hudud ni bukanlah semata-mata yang kita belajar faham hukuman hudud jenayah tu. Hudud ni keterbatasan Allah, sesuatu perkara yang Allah tetapkan kepada kita. Hudud, had. Maksudnya manusia, kita sebagai hamba Allah, ada had yang kita boleh buat untuk kebaikan, dan ada had yang kita kena tahan untuk kita hindarkan daripada melakukan satu perkara yang rosak. Itu maksudnya hud ataupun had, hudud. Okey. Jadi sebab periwayatan hadis ini, adapun yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW telah berkhutbah, iaitu khutbah Hajjatul Wida',
yang khutbah yang terakhir, ketika mana Nabi menyampaikan khutbah yang terakhir, ketika kali terakhir Nabi menaikkan ibadah haji, Nabi menyebut, ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya telah difardukan ke atas kamu ibadah haji, maka hendaklah kamu melaksanakan ibadah tersebut. Fahujju, maka kamu kena buat. Fahujju, dia apa istilah dia, fi'il amar. Faqala rajulun, dan telah berkata seorang lelaki yang ini bertanya, adakah setiap tahun aqullu amin ya Rasulullah, adakah setiap tahun kami kena buat? Seorang sahabat tanya kepada Nabi, ketika mana Nabi kata, wahai manusia, segala manusia ataupun segala umat aku, kamu telah difadukan kamu akan ibadah haji, maka kamu kena laksanakan. Maka seorang sahabat tanya, adakah setiap tahun? Di sini satu adab yang Nabi ajarkan pada sahabat untuk mendapatkan kepastian, supaya tidak ada kekeliruan pada sahabat-sahabat selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal kata, maksudnya Nabi diam, Nabi tak jawab apa-apa pun. Kemudian berkatalah selama 3 kali. Nabi, sahabat yang tadi tu, seorang lelaki tu tanya Nabi, faqala laha salasan, dia tanya Nabi 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat. Kalaulah aku kata ya, maka dia jadi satu kewajipan, setiap tahun kena buat. Ini hikmah Nabi dalam mengeluarkan satu pandangan dan jawapan. Sebab kata-kata Nabi ni kita ambil sebagai sumber syariat, kan, dalam hadisnya, kan. Sebab itu kalau Nabi kata na'am, kalau na'am, kemungkinan ulama fiqh akan mengatakan bahawasanya kita kena buat haji setiap tahun. Kemampuan kita macam mana pula lepas tu, kan. Itu yang Nabi, pandangan Nabi, sebutan Nabi amat, orang kata, teliti. Dia memikirkan masa depan macam mana untuk menghadapi masyarakat akan datang. Walamastata'tum, maka aku telah mewajibkan kamu dan kamu tidak mampu melakukannya. Summa qala daruni ma taraktukum. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan aku barang apa yang aku telah tinggalkan. Fa inna ma halaka man kana qablukum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim. Kerana sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu sebabkan banyaknya bertanya, yakni pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum 'an syai'in fad'uuhu. Apabila aku memerintahkan kamu untuk melakukan suatu perkara, maka hendaklah kamu melakukan mengikut kemampuan kamu. Nanti kita akan bicarakan kemampuan kamu tu macam mana. Dan apabila kamu mencegah kamu daripada melakukan sesuatu, hendaklah kamu meninggalkannya. Yang ini bab dalam fardu haji adalah hidup. Jadi di sini antara sebab hadis yang kita baca awal tadi, saya bacakan dan pastikan dengan semua yang dilihat, kenapa Nabi sebut mastata' itu adalah kerana kalaulah Nabi wajibkan kita melaksanakan haji dan menjawab soalan sahabat yang tadi, adakah perlu setiap tahun, kalau Nabi kata sebut na'am, maka kewajipan bagi kita hari ini akan kena buat haji setiap tahun. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi, dalam perbualan Nabi ni, Nabi akan sangat teliti, sangat memikirkan kesan akan datang. Adapun dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Al-Aqra' bin Habis telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli sanatin aw marratan wahidah. Ada juga sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis.
Dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, untuk ibadah haji ni perlukah kami buat setiap tahun ataupun sekali saja? Ibadah haji cukup hanya untuk setiap tahun ataupun sekali saja seumur hidup? Dia kata, qala bal marratan wahidah. Nabi sebut bal. Bal kalau sudah sudut dalam isim lurahnya ataupun usul lurahnya, Nabi nak menguatkan, takkidkan, bahkan takkid, bahkan marratan wahidatan, cukup hanya sekali. Alhamdulillah, mungkin ada kalangan tuan-tuan dan perempuan di sini dah selesai tanggungjawab, dah selesai orang kata ibadah yang rukun yang kelima yang perlu kita laksanakan. Itulah alhamdulillah, tu rezeki dah tu. Ada orang kemungkinan dia cukup duit tapi tak mampu untuk pergi lagi, mungkin peluang dia tak ada. InsyaAllah sekarang nak pergi haji ni pun batu banyak, queue-nya bukan main panjang. Kalau saya sendiri daftar tu pun entah tengok tahun bila dia bagi tu, entah hidup ke tidak apa. lama sangat. Tengok tahun 2084 Allah Akbar, entah dah hidup ke tidak time tu, wallahu a'lam. Tapi tak apalah, itu namanya kemampuan. Sebab hari ni kita terpaksa mengikut giliran. Kalau ada yang lebih, yang kemampuan dari sudut kewangan, pergi secara muasasah, lagi afdal, silakan. Jangan tunggu tahun haji pula, kan? Kalau ada kemampuan duit yang kata tak tahu nak buat apa tu, melimpah ruah di dalam bank masing-masing tu, kalau mampu pergi secara muasasah, silakan terus, jangan tunggu. Sebab kita tahu umur kita ni panjang mana, umur kita panjang mana, wallahu alam. Kalau kita boleh detect berapa umur kita, alhamdulillah, tak masalah. Ini kita tahu entah hidup ke tidak tahun 2084 tu. Bila tengok Allah Akbar 2084 macam lama lagi je nak sampai sana. Tapi insya-Allah, kalau kita niat, ada niat pun, insya-Allah Allah perkenankan. Jadi itulah antara perkara yang Nabi sebut apabila apa yang Nabi ajarkan. Kalau Nabi kata ma nahitukum, apa yang aku larang untuk kamu, maka kamu fajtanibu, kamu kena jauhinya. Ma amartukum fa'alu mastata'tum, melakukan dengan mengikut kemampuan. Baik. Jadi dalam sudut fikah hadis ni, kalau kita faham hadis yang diajar dalam tersebut ini, berkenaan dia melibatkan kaedah fikih lah. Maksudnya secara umum apa yang Nabi sebut. Kalau sebelum ni kita dah baca satu hadis tu, dia kata kalau jelas haramnya, kita kata dia haram. Kalau jelas halalnya, kita akan katanya dia halal. Tetapi bagaimana berlakunya kalau benda tu di antara halal dan haram, syubhah. Itu yang perlu kita mengikut kembali pada farudu ilallahi wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi macam mana pula kita nak kembali pada Allah dan Sunnah tu? Dia mesti kembali pada ahlinya. Ahli zikr. Siapa ahli zikr ni? Ialah tu ulama yang boleh mentakwilkan hadis, ulama yang boleh mentakwilkan ayat Quran. Sebab itu hari ini di Malaysia, kita di mana-mana negara Islam pun kita ada mufti. Mufti ni selaku orang yang mengeluarkan pandangan mengikut keadaan semasa. Mengikut keadaan semasa. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh ambil pandangan ulama di Jordan bawa ke Malaysia secara totally. Sebab kemungkinan dari sudut persekitaran ni berbeza dengan Malaysia. Ulama daripada Arab Saudi ke, daripada Oman ke atau sebagainya, kita bawa mengikut bi'ah dia ataupun persekitaran Malaysia tak sesuai. Dia mesti mengikut ulama yang hidup pada tempat tersebut, zaman tersebut dan persekitaran tersebut. Barulah ia sesuai dengan apa yang dia fatwakan. Itu kita yang jelas. Nanti
ustaz kita kena ikut ulama sekian kerana dia apa-apa. Tak boleh. Mengikut ulama mesti kena ikut pada setempat. Jangan kita mengatakan dia ni berasal daripada sekian, dia ni hebat sekian. Itu semua ulama hebat, dia ada kelebihan masing-masing. Jadi apa yang kita nak kena faham, fatwa ini bukan dibuat secara individu, tetapi dia mulai perbincangan, muzakarah. Baik, itu kena jelas. Baik. Okey. Jadi itulah pertama dari sudut fiqh hadis. Dan petunjuknya apa yang telah yang pertamanya, apa yang telah aku cegah kamu, maka hendaklah kamu jauhinya. Baik. Telah diriwayatkan mengenai larangan, yang ini an-nahi dari kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai makna. Ada yang Allah gunakan perkataan la. Ada yang Allah kata datangkan perkataan itu dari mana'a. Yang dimaksudkan di sini ialah larangan yang membawa salah satu makna dari dua makna dari larangan tersebut. Ini kedua-dua makna larangan ini merupakan dua asas dan pemakaian lafaz larangan an-nahi di kalangan alim ulama. Okey. Kedua makna larangan ini boleh membawa makna sama ada dalam larangan disebabkan keharamannya atau larangan disebabkan kemakruhan. Pertama, apa yang disebut dalam Quran, kadang-kadang Allah datangkan satu sebab kerana haramnya satu perkara tersebut. Contoh yang kita faham, bila sebut haram, Allah sebut secara jelas, antaranya apa? Tentang judi dan arak. Itu totally Allah sebut secara jelas. Dan juga Allah sebut riba. Riba, jangan kamu makan riba. Dan juga wala ta'kulu amalakum bil batil, jangan kamu makan harta-harta manusia ataupun harta kamu secara batil. Itu larangan. Apabila Allah datangkan lahun nahi, iaitu satu larangan yang Allah kata tidak boleh, maka itu adalah disebut sebagai satu perkara yang haram. Okey. Adapun perkara yang Allah sebut secara makruh, okey, nahi li tanzih. Kadang-kadang namakan juga sebagai nahi li tanzih. Tadi dia kata nahi lil haram, yang ni kata nahi li tanzih. Contohnya apabila larangan kita memakai bau-bauan yang busuk ketika solat, itu makruh. Sebab apa makruh? Sebab dia akan mengganggu orang lain untuk dalam khusyuk ketika solat. Sebab itu kalau kita datang ke masjid ataupun surau, Nabi galakkan kita untuk memakai wangi-wangian, bukan busuk-busukan. Okey. Itu perkara makruh. Nak melaksanakan apa yang disebut dalam hadis tersebut. Okey. Jadi bab-bab dalam larangan ni kita kena jelas. Pertama, Allah datangkan secara haram qat'i, tak boleh buat. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi ada ayatnya Allah sebut as-sariqu was-sariqah faqtu aydiyahum. Ada perkara-perkara yang Allah datangkan kesan dia menunjukkan bahawasanya larangan itu adalah, perkara itu adalah berbentuk larangan. Jadi sebab itu bila kita baca Al-Quran, seeloknya juga kita memahami maksud dan terjemahan dia. Lagi elok kita tadabbur, jumpa orang-orang yang alim untuk kita memahami dari sudut syariahnya maqasid ayat tersebut. Apa yang Allah nak ceritakan pada kita hari ini. Baik, yang kedua, darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Okey. Darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Maksudnya dalam hal ni
sekiranya beliau menahan dirinya daripada namun demikian adalah mukallaf berkemungkinan ditimpa oleh satu keadaan yang memaksanya melakukan perbuatan haram sekiranya mereka ini ditimpa satu kekangan darurah. Darurah ni maksudnya benda yang kalau dia tak buat dia akan menjadi keburukan pada diri dia. Ini kaedah dalam fikih. Melakukan perbuatan yang membahaya dan mudarat tersebut di mana sekiranya beliau menahan dirinya daripada demikian maka ia akan mencampak dirinya ke lembah kebinasaan. Maksudnya kalau dia tak buat satu benda tu mungkinan dirinya akan menjadi satu akan menerima satu keburukan ataupun kecelakaan. Dalam arti kata lain beliau menendahkan dirinya kepada kemusnahan dan kecelakaan. Di sini kita dapati syariat Allah SWT telah pun beri satu keringanan. Ini rukhsah dalam menghadapi satu darurah. Ini kepada para hambanya dengan membolehkan melakukan satu yang dilarang ketika dalam keadaan biasa dan tindakan mereka itu tidak dianggap satu dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Famanittur ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Ayat ni selalu kita baca dalam surah Al-Baqarah yang ceritakan tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, famanittur ghaira baghin, sedangkan dia tidak menginginkannya, bukan dia nak pun satu keadaan tu berlaku dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ni kalau kita baca ayat sebelum ni ceritakan bagaimana Allah mengharuskan kita untuk anjing, daging khinzir dan anjing tu dihalalkan bagi kita mengikut keadaan. Ini famanittur ghaira baghin, ini dijelaskan ayat yang sebelum dia. Untuk beramal dengan ayat Quran ini sebagai mengambil sumber hukum darinya, maka ulama meletakkan satu kaedah fiqhiyah. Bila ulama nak keluarkan satu hukum, dia melalui banyak proses, bukan terus boleh, tak boleh, haram sebagainya. Dia melalui satu proses. Mula dengan usul fiqh dulu, kemudian sambung pada kaedah fiqhiyah, kemudian baru keluarnya hukum-hukum halal haram atas sebab-sebab yang tertentu. Baik, antara perkara lain yang disebut sebagai ad-darurat tubihul mahzurat, iaitu darurat membenarkan yang mudarat. Antara bila mana seorang itu dalam keadaan terpaksa tiada langsung makanan. Ini biasa kita dengar. Okey, biasa kita dengar. Kalaulah keadaan kita hari ini contoh, wallahu alam, kita tak tahu akan datang macam mana kan. Kadang kita terlalu terdesak sehingga kan tiada satu haiwan ataupun makanan yang boleh untuk dimakan. Orang kata darurat lagi, sangat darurat bagi kita untuk teruskan hidup. Maka itu waktu tu kita perlu mengambil ad-darurah tubihul mahzurat. Tapi dengan syarat, dengan syarat hanya untuk hanya untuk meneruskan hidup sahaja, bukan untuk kepuasan, bukan untuk sebagai satu kemewahan. Ada pun lain, contoh yang lain yang kita biasa dengar, apabila seorang isteri ataupun seorang perempuan ingin bersalin, tapi yang menyambutnya itu adalah seorang doktor lelaki. Ini selalu bermain persoalan di kalangan suaminya. Jadi kita sebagai suami kena jelas hal ni. Apabila isteri kita nak bersalin kan, secara totally asal hukumnya haram. Seorang doktor lelaki melihat aurat seorang perempuan yang bukan mahram baginya. Tapi datangnya pula satu keadaan yang memaksa, darurah. Kalau dia tak buat waktu tu, akan menyebabkan darurat yang lebih besar, iaitu mungkinan kalau tak adalah dia tak laksanakan operation
ataupun sambut bayi ketika itu, maka akan memberi satu darurat yang lebih besar. Maka waktu itu diharuskan sahaja. Okey. Tapi kalau kita baca dalam fatwa mufti wilayah, okey, ada beberapa garis panduan yang telah ditetapkan. Bukan begitu aja. Pertamanya, kalau dah tak ada langsung doktor perempuan yang boleh sambut bayi tersebut, maka waktu tu menjadi harus bagi doktor yang ada, iaitu doktor lelaki, untuk menyambut kelahiran anak tersebut. Jika langsung tak ada, sebab itu kadang-kadang bila kita isteri atau seorang perempuan nak bersalin, kena pula waktu pukul 3 pagi. Waktu tu pukul 3 pagi 4 pagi ni jarang lah kita dengar doktor perempuan on call. Jarang-jarang. Selalunya untuk lelaki lah. Waktu tu kita kena fikir keadaan. Kalau boleh diselamatkan untuk cari doktor yang lain, tak ada masalah. Tapi kalau dah itu pilihan yang ada, setelah diusahakan, maka harus bagi kita. Tapi sebab itulah bab ni agak sensitif kalau kita bincangkan, sebab ada yang tak setuju, ada yang setuju. Sebab benda ni apa pembangkang kita, seorang suami perlu usahakan dulu. Perlu usahakan dulu untuk dapatkan seorang doktor perempuan untuk menyambut kelahiran isteri, anak tersebut. Para pengukul dia, suami ataupun ayah, si ayah kena usahakan dulu. Kalau lah tak ada langsung, baru kita mengambil jalan yang kata terakhir lah. Macam kawan saya dulu, seorang dia sampai tulis surat pada hospital, dia nak doktor perempuan yang menyambut kelahiran anak dia. Itu usaha lah dia. At least dia usaha. Paling kurang dia usaha. Bukan dia ikut je, ikut. Tak boleh. Kena ikut, cuba usaha. Kalau dah tak ada, barulah mengikut kaedah ini, ad-darurah tubihul mahdzurah. Kalau ada kemampuan lebih tu, carilah swasta yang mampu untuk sambut, kan? Sebab itu sebab itu barang apa yang menyebabkan insan itu berada dalam keadaan bahaya sehingga ia diancam oleh maut atau diancam oleh kerosakan salah satu anggota dari anggota-anggotanya, atau diancam akan bertambahnya ketenatan. Kalau dia tak buat satu perkara tu, dia akan lagi teruk keadaan dia, dan keseriusan penyakitnya dan apa yang seumpama dengan sedemikian, yang menggagalkan atau menyebabkan beliau uzur untuk tidak bertindak demi kemaslahatan hidupnya, atau yang menjadikan hidupnya ditimpa kesusahan. Maka waktu inilah kita kena ikut kaedahnya kita ada ini. Sebab itu apa-apa pun tuan-tuan dan perempuan kena rujuk pada orang yang alim lah benda ni. Lagi-lagi bab kesihatan. Sebab kesihatan ni kita tak boleh nak selalu perketat sangat. Kadang ulama ada perkara yang dia telah tetapkan. Kadang-kadang sebab kita kena faham, wallahualam, bila saya tanya rumah saya terlibat dengan dalam bidang kesihatan, kebanyakan doktor-doktor yang terlibat dengan sakit puan ni, yang lebih cenderungnya doktor lelaki. Saya tanya rumah saya, kenapa sebab rumah saya terlibat dengan bidang kesihatan, kenapa? Dia kata kebanyakan doktor yang terlibat sakit puan ni memang didominasi oleh doktor lelaki. Wallahualam kenapa. Mungkin inilah. Tapi bab yang melibatkan sakit lelaki pula, doktor perempuan pula ramai. Dia terbalik. Itu yang kita dalam. So sebenarnya ini melibat dengan juga dalam siasat syariah maksudnya dari sudut pengurusan kuat kuasa lah. Mungkin kita boleh buat cadangkan akan datang, mungkin yang membuat melaksanakan untuk proses bersalin itu doktor perempuan. Sepatutnya itu melibatkan kata wali ulul amri lah, dalam meletakkan dasar satu proses apa-apa prosedur. Sebab itu kena bila sebut
orang-orang yang memahami agama ni, dia akan faham bab tentang aurat, bab tentang perkara sensitif bagi seorang perempuan, bab sensitif bagi seorang lelaki. Sebab tu kita meletakkan pemimpin yang faham agama ni sangat tinggi, dia punya level dia. Bukan yelah, mungkin semua orang yang menguasai agama mengikut bidang masing-masing. Tetapi bila kita milih satu pemimpin yang memahami agama secara total ataupun secara keseluruhan, maka benda ni akan mengubah sistem. Kalau menteri itu faham akan tentang keprihatinan tentang bab sensitiviti perempuan, mungkin dia akan letak dasar dia. Bab proses kelahiran mungkin letakkan syaratkan untuk para betul-betul perempuan. Tak masalah. Sebab itu bila ada kuasa ni dalam politik ni, dia boleh letakkan mengikut kemampuan. Tapi itulah kata cabaran dan kekangan hari ini utamanya dalam bidang yang sangat diperlukan. Bab perubatan, bab undang-undang syariah, undang-undang mahkamah syariah. Hari ini pun mahkamah syariah pun dipersoalkan kedudukannya. Dipersoalkan kedudukannya. Wallahu a'lam. Kita kena tanya orang-orang yang dalam bidang mahkamah lah, bidang undang-undang. Apa pun kita kena ada satu kefahaman jelas dan mengikut keadaan yang tertentu. Sebab itu bila kita belajar fiqh ni, tuan-tuan dan puan-puan jangan sempitkan satu keadaan mengikut keadaan yang tertentu. Sebab semakin hari zaman makin moden. Bila zaman makin moden, akan datang pelbagai pandangan yang untuk mengikut kesesuaian. Sebab itu kadang-kadang kita nampak macam pelik kita belajar fiqh ni. Sebab tu kawan-kawan saya dulu ingat lagi, dia kata apa, belajar fiqh ni kita tak boleh satu pemikiran yang tentang kita tak boleh pemikiran yang tertutup. Kita kena fikirkan pemikiran yang terbuka. Macam mana mazhab Hanafi, dia boleh mengeluarkan satu pandangan, mazhab dia mengeluarkan pandangan dalam bab jual beli. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata mesti ada dua pihak, seorang membeli, seorang yang menjual. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia punya pandangan yang sangat jauh. Dia boleh katakan harus bagi melakukan transaksi ataupun jual beli itu, walaupun satu pihak itu tidak bernyawa. Kalau zaman dulu fikir macam mana maksudnya tak bernyawa tu? Maksudnya hari ini kita berhadapan dengan sistem. Bayar dengan sistem lah kan. Pergi beli, contoh beli air dekat mesin ni kan. Kalau ikut kan, kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i tak boleh. Itu yang bila saya belajar tu, maksudnya ulama dulu dia fikirkan jauh pemikiran dia orang, pandangan dia orang. Kita hari ni belajar macam ni rupanya. Kan, wallahu alam. Gitulah. Jadi sebab itu kadang bila banyak kita lagi belajar, banyak benda kita yang kita tak tahu. Jadi sebab itu apa yang mana peluang kita boleh dapat, cuba melalui media masa ke, melalui kelas macam ni ke, apa pun tuan-tuan dan puan-puan kena ambil peluang. Hari ni nak belajar mudah, cuba nak amalkannya payah. Nak belajar senang aja. Kat TikTok ada, kat Instagram ada, kat YouTube ada. Tinggal nak amal aja. Kan? Azan ni lagi. Terkejut orang kampung ni. Sini dulu. Bila lalu azan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي الله أكبر. الله أكبر. لا Okey, baik, insya-Allah. Sikit lagi sambung. Tadi dikata sebut ad-daurah atau apa? Ad-daurah lebih mahzurah, Itu antara perkara yang terjelas mengikut keadaan, mengikut wakil seseorang dalam melaksanakan, meletakkan keadaan hukum ni mereka ni dekat mana. Okey. Adapun ringkasannya, yang mudarat akan dilakukan setakat mana ia boleh melenyapkan akibat sekiranya mudarat itu tidak diambilnya. Ini yang melenyapkan keadaan darurat. Lalu alim ulama meletakkan satu kaedah yang digunakan pakai bersama dengan kaedah di atas atau yang menjadi syarat, iaitu qayyid, yang terikat dengan satu perkara
kepada pemakaian kaedah tersebut. Yang ini sebagai ad-darurah tuqaddiru biqadariha. Adapun darurat itu diukur dengan ukurannya. Mengikut keadaan darurat itulah. Selagi mana mampu untuk diselamatkan mengikut hukumnya asal, maka kita kena ikut. Tak boleh kita alamak terus mengambil jalan mudah. Tak boleh. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Maksudnya kita letakkan darurat tu mengikut keadaan. Kalau maslahah itu lagi besar daripada darurat, maka kena ambil maslahah dulu. Jangan tahu ambil darurat. Kebaikan itu, bila kebaikan lebih besar daripada keburukan, kena ambil kebaikan dulu. Ikut pada hukum asal dia macam mana. Jangan terus ambil darurat dia. Kan? Tiba-tiba datang nak ada daging kalau kadang kita dalam darurat ada contohlah ada khinzir babi, dengan tiba-tiba datang seekor ayam. Alah, dah ada babi tak masak ni, makan dulu lah. Tak boleh. Ada ayam, makan ayam dulu lah. Kita ayam dulu lah. Jangan buat alasan darurat ni. Mengikut keadaan je. Jangan terus meletakkan hukum terus pada darurat. Okey? Sebab itu kadang-kadang hari ni orang kita terlalu ambil mudah bab macam ni. Contohnya dari sudut bila bekerja dalam satu kumpulan bercampur lelaki perempuan. Mengikut keadaan. Kalau boleh untuk contohlah bila duduk sebelah lelaki perempuan kan. Kalau ada tempat yang boleh elakkan untuk duduk sebelah dengan perempuan, maka kena duduklah tempat yang sebelah dengan sama dengan mahram kita ataupun jantina kita. Kalaulah tak ada, tak mampu untuk berdiri, maka waktu tu dah haruskan. Itu jelas. Okey. Baik, yang terakhir insya-Allah malam ni, kalau hadis ni dia diserah sangat panjang, nanti kita sambung insya-Allah. Itu beritizam dengan perintah al-amr, atau beritizam nekat ataupun tekad dengan perintah, yakni al-amru, bahagian-bahagian perintah, dan ilzamnya diperintahkan. Bahagian al-amru ada dua. Pertama adalah wajib, yang kedua jenis adalah al-mandub. Wajib kita tak boleh nafikan perkara apa yang kita kena laksanakan, perintah yang kita laksanakan. Contoh solat, puasa, zakat, haji itu adalah berbentuk wajib. Apa berkaitan rukun, contoh dalam solat, apa yang berkenaan rukun solat itu kena buat, tak boleh tinggal, tak boleh ubah. Sebab itulah tertib. Kalau kita tinggal, maksudnya kita telah mengubah rukun, maka tidak sah ibadah seseorang. Orang nampak bahawasanya bila sebut tertib dalam rukun itu benda yang simple. Benda yang simple, perkara yang ringkas. Tetapi sebenarnya tertib itu yang menjadikan daripada A to Z. Kalau kita tiba-tiba A, B itu tukar jadi D, habis. Maka yang tertib itu tak sempurna. Solat, tiba-tiba solat, sujud tu baru rukuk. Bahaya. Okey. Sebab itu dalam mana-mana rukun ibadah lah yang saya perasan, pasti ulama fiqh akan letakkan tertib. Tertib, supaya kita laksanakan tu mengikut keadaan, tertib ataupun urutan yang telah ditetapkan. Mana pula disebut mandub ini adalah perkara yang sunat. Perkara sunat Nabi sebut perkara yang sebut apa yang jika engkau buat maka perlu ditambahkan. Maka kalau kita solat sunat, maka perkara itu adalah tatawwu', perkara yang akan ditambahkan. Itulah sebab sedikit apa yang disebut dalam hadis ni, perintah kita, apa yang Nabi mahanaitukum fajtanibu wa ma amartukum faf'alu mastata'tum. Apa yang aku telah larangkan pada kamu, maka kamu akan jauhkan. Maka apa yang aku telah perintahkan, maka kamu kena laksanakan sebaik yang mungkin mengikut kemampuan seseorang. Kemampuan seseorang.
Macam saya sebut tadi, kalau mampu untuk solat berdiri, maka kena solat berdiri. Tak boleh ambil jalan mudah untuk solat duduk, melainkan kalau ada sunat lah. Kalau mampu, tak mampu juga berdiri, barulah dia boleh buat solat sunat duduk. Sama juga dalam ibadah puasa. Mampu untuk puasa 30 hari, maka wajib ke atas dia untuk melaksanakan puasa 30 hari. Jika tak mampu datangi satu sebab yang tak mampu untuk dia berpuasa, maka fal fa'idatu min ayyamin ukhra, maka kamu kena gantikan pada hari yang lain. Wajib atau tak wajib, tak boleh buat tertinggal. Okey, baik. Jadi itulah insya-Allah sebab sedikit apa yang sebutkan hadis ni. Moga-moga ia mendapat kita semua mendapat satu pemahaman yang baik. Paling kurang kita tahu keadaan macam mana kita nak letakkan hukum seorang itu dalam keadaan yang berbeza. Sebab tu kalau bab macam ni kita nak kena rujuk ke orang-orang alim, orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu fiqh, itu utamanya, khususnya. Wallahu a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah dan kekurangan itu daripada saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada sekiranya penyampaian saya tidak jelas ataupun tidak mampu untuk memberikan fahaman yang baik. Semoga Allah juga yang memberi kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir alim, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Qimus shalah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar.